أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. Alhamdulillah yang dihormati dan dikasihi para jemaah muslimin dan muslimat, terutamanya barisan kepimpinan masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita sampai pada penghujung Safar, 29 Safar. Jadi kita tak lama lagi, insya-Allah dipanjangkan umur, diberikan kesihatan dan seterusnya, ditambahkan kecintaan dalam untuk kita melakukan amal-amal yang mana untuk kita membuktikan tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selalu diberkati, diberikan keselamatan dan seterusnya, ditingkatkan segala keinginan untuk kita mendekatkan diri kita untuk ke jalan yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulakan dahulu dengan bacaan umul kitab. Ila hadratna sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min ummati Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نور بكتابك بصرنا واشرح به صدورنا واستعمل به بدننا وأطلق به لساننا وقوي به جناحنا وأسرع به فهمنا وقوي به عزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. Ya Allah, cahayakanlah penglihatan kami dengan kitab-Mu, lapangkanlah dengannya dada kami, pergunakanlah dengannya badan kami, ringankanlah dengannya sebutan lidah kami, kuatkanlah daya ingatan kami, segerakanlah dengannya kefahaman kami, teguhkanlah dengannya, yakni Al-Quran, keazaman-keazaman kami dengan daya serta kekuatan-Mu. Sesungguhnya tiada daya dan upaya melainkan dengan-Mu, ya Rabbal Alamin, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung sikit pada tadabbur surah Yasin. InsyaAllah kemudian selepas itu kita akan bacakanlah surah Sajadah. Kemudian kita akan lihat sedikit surah-surah lazim yang mungkin lama dah kita tak ulang untuk bacaan bersama-sama dalam halaqah.
halaman 440. Kita sambung surah Yasin, iaitu ayat yang ke-7. Kita berhenti pada minggu yang lalu. InsyaAllah kita mula bacakan ayat 1 sehingga ayat yang ke-12. Kemudian kita akan sambung untuk tadabbur tajwid pada ayat yang ke-7 dan 8 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzilal azizir rahim. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العظيم. InsyaAllah kita sambung ayat yang ke-7. Kita ulang semula ayat yang ke-7, 8 dan seterusnya. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim. Kita dah tengok minggu lalu, iaitu kalimah laqad mengandungi yang pertama lam fathah, baca nipis. Laqad qaf dengan baris fathah dan sifatnya isti'la. Dia qaf, jadi bukan kaf, laqa. Kalau kita baca nipis, bertukarlah hurufnya. Qaf ni huruf isti'la. Jadi huruf dal, huruf yang apabila dia sukun, ada 5 huruf, antaranya salah satu dal. Qaf, ta, ba, jim, dal. Jadi dal apabila terletak di pertengahan ayat, maka apabila bacaan sukun, kita perlu membaca dengan qalqalah. Laqad haqqal. Kemudian kalimah haqqa, ha dibaca dengan fathah, dan juga kita punya makhraj itu, ha ini dia makhraj yang tidaklah tertutup seperti huruf-huruf. Contohnya bila kita tengok halqi, dia ada 3 bahagian, ha, hamzah dengan ain, ha. Dia dah mula terbuka dah, dia ke atas sedikit, kemudian ghain, kha. Walaupun 3 huruf ini ataupun 6 huruf itu, ha terletak di pertengahan. Jadi kita tekan dan berbaris fathah, kita buka. Haqqa. Bacaan ha mesti jelas. Tak boleh baca dengan contohnya kita baca jadi ha. Haqqa. Jadi bertukar huruf. Kemudian ha diidgham pada qaf tasydid.
haqqan. Kalau nak pendek, kadang-kadang agak sukar, tuan-tuan. Maka kita baca dengan mengambil ruang sedikit untuk kita latih. Mungkin sebelum kita mahir, dia akan ada proses. Maknanya kadang-kadang yang tidak panjang kita cuba untuk perbaiki makhraj dengan cara kita perlahankan. Bukan kita panjangkan bacaan, kita perlahankan bacaan. Jadi di situ kita dapat latih. Kemudian bila kita dah lancar, kita tunaikan pada hukum tajwid dengan bacaan yang sekata. Maknanya kelajuannya sama. Laqad haqqal qawl, yakni haq ditekan. Ada juga yang kadang baca laqad haqqal, dia tak cantum. Dia jadi yang seolah-olah hak itu satu bahagian lain, qaf pun satu yang lain. Memang sebegitu bacaan pada tulisannya. Tetapi tajwid, tajwid Al-Quran di sini, Imam Syatibi, Imam Al-Jazari, dua-dua tariqat ini kalau kita baca, mereka menyebutkan hak huruf. Yang pertama apabila bertemunya dua huruf, contohnya huruf nun mati atau mim mati, ataupun huruf yang sama, yang kita panggil idgham mislain. Kalau yang dengung, kita perlu dengunglah. Kemudian huruf yang tasydid ini kita berikan tekanan dan tidak ada lantunan. Maknanya kalau ikut tuan-tuan, bacaan hak ini satu qaf yang pertama, qaf yang sukun. Maknanya kita baca dari sudut tulisan lah. Aslinya sebelum dibaca menggunakan rasam Al-Uthmani, tulisan yang mungkin dulu-dulu, yang ada perpisahan di antara huruf-huruf yang idgham, yang tak ada titik, ada baris pun tak ada. Baik, jadi dibaca satu qaf yang sukun. Jadi kalau ikut bacaannya, qaf ada qalqalah, laqad haqqa. Tetapi qaf dibaris dengan yang pertama fathah, dan mempunyai pertemuan antara qaf yang sukun dan qaf fathah itu. Maka agak sukar, bukan agak sukarlah, menjadi kekeliruan. Jadi diselaraskan dari sudut bacaan, kemudian dari sudut lughah Al-Qurannya. Jadi tasydid tanpa qaf yang dibaca dengan sukun itu, ini agak rumit tuan-tuan. Tapi secara mudahnya nak faham, qaf tasydid ataupun apa-apa huruf yang tasydid ini seolah-olahnya yang pertama ada dua huruf yang bertemu. Yang pertama huruf yang sama sukun, satu lagi yang berbaris. Jadi itu asalnya kenapa kalau nak ditanya tasydid. Tapi kita nak lihat makna haq di sini. Bila tasydid, kalau kita berhenti pun kita perlu masih tasydid. Contoh kita berhenti, laqad haqqa, masih lagi tasydid. Maknanya tasydid itu tetap ada, dia sabitlah pada bacaan. Kalau kita dalam keadaan wasal, laqad haqqal qawlu ala, jadi idgham pada alif lam qamariyah. Cuba kita baca laqad haqqal qawlu, 1 2 3. Laqad haqqal qawlu ala. Jadi tuan-tuan kita baca qal, idgham masuk tanpa dengung. Maknanya dibaca dengan jelas, izhar. Selalu idgham kita bicara soal gunnah ataupun tidak gunnah. Maka yang tidak gunnah itu dia terbahagi. Yang pertama bila gunnah, yang kedua idgham izhar. Bila gunnah dia ada huruf dia, huruf lam dan ra. Selain daripada itu yang masih dibaca dengan izhar, kita panggil idgham izhar. Kemudian qaul. Jadi bacaan qaul ini selisih antara yang pertama, kita nak baca dengan satu alif. Maknanya hukum lin di sini kebiasaannya tuan-tuan, dibaca sewaktu waqaf. Contohnya laqad haqqal qaul. Tapi bila kita baca berhenti ini, dia dekat-dekat dengan apa tuan-tuan? Man arab disukun. Tapi bila dalam keadaan lin, maknanya dia ada harakat dalam situ. Cuma harakat ni pun ada martabat. Maknanya dari sudut yang paling utama adalah harakat
gunnah. Yang macam tuan-tuan baca idgham ma'al gunnah, awwala marrah dalam surah Yasin kan. Jadi kemudian gunnah nun tasydid, mim tasydid, yang tu memang paling jelas lah, paling izhar dia punya dengung. Kemudian apabila kita baca dengan gunnah pada harakat, dua harakat pada mad asli, itu tetap dengan dua harakat. Bezanya yang bukan mad asli kita tak baca panjang, kita baca satu harakat. Kalau yang mad asli dua harakat. Harakat ni tempoh, tempoh dari satu keluar suara tu panjangnya, tempohnya dua tempoh lah. Harakat ni satu kiraan, ada dua kiraan, satu dua. Baik. Atau kita guna senang istilah dalam tajwid ni, digunakan istilah satu alif, bacaan dua harakat. Kemudian laqad haqqal qawlu ala aktsarihim, ala makhraj pada halqi, sama dengan ha, ala ha ala, dibaca lam fathah dengan bacaan panjang, lazim. Kemudian hamzah di sini, beza ain dengan hamzah. Hamzah kita turun, sama dengan ha. Kalau a sama dengan ha. Cuma cara menekannya tu berbezalah. Baik, jadi aktsarihim, ala aktsarihim. Cuba tuan-tuan, 1 2 3. Ala aktsarihim. Kalimah aktsarihim, aktsar kita tengok minggu lepas pada dasar kalimah aktsar, kathir, banyak kan. Aktsar yang lebih banyak kan. Baik, huruf kaf yang sukun dibaca dengan bacaan yang bersifat hamas. Maknanya ada udara yang lebihan. Bukan bacaan itu melantun. Contoh melantun, macam contoh huruf qaf kita baca haq qa. Kalau kaf dia tak melantun macam tu, dia tidak dibaca ak, tak ada. Dia ak, udara itu yang menjadikan sifat hamas itulah. Baik, jadi aktsarihim huruf tha pada makhrajnya di hujung lidah. Aktsar, kalau kita baca sin tuan-tuan, berubahlah maknanya. Aksar maknanya berbeza dengan aktsar. Hujung lidah bertemu bawah gigi yang di hadapan. Kemudian ra dibaca dengan kasrah, dibaca nipis. Aktsarihim, huruf ha kasrah dibaca dengan satu harakat dan idgham pada bacaan izhar huruf mim, mim yang sukun. Baik, jadi hukum mim mati bertemu fa pada fahum. Aktsarihim fahum. Ni tuan-tuan, huruf mim dia punya kuncinya adalah syafawi. Syafawi ni maknanya huruf yang berada di bibir. Jadi huruf mim huruf syafa. Huruf bibir hurufnya mim. Mim hurufnya di bibir. Bibir bahasa Arab syafa, ataupun kita panggil dua syafatan ataupun syafatain. Jadi mim, kata kuncinya mim mati ataupun mim sukun, bacaannya syafa, syafatain ataupun syafawi. Jadi nak tentukan idgham ke izhar ke iqlab ke ikhfa, mesti tengok tandanya. Hurufnya apa, kemudian ada ditulis tandanya. Jadi bila sukun ditulis maknanya izhar. Aktsarihim fahum. Benar-benar 1 2 3. Aktsarihim fahum, maknanya tidak ada dengung pada mim. Dia baca dengan satu harakat dan terus masuk pada fahum. Sama juga fahum la yu'minun. Huruf fa dibaca fathah. Tuan-tuan, huruf fa ini huruf yang kita panggil antara huruf yang bersifat terbuka lah. Dia huruf ni ada yang tertutup, ada yang itbaq, ada yang izlaq. Itu sifat huruf. Jadi ciri fa ni dia ringan. Fahum, cuba kita lafaz ni.
fahum. Jadi kalau kita sebut faham, biasanya huruf fa dengan f ini dia kongsinya sama cirinya. Cuma dalam bahasa Arab ni lagi-lagi lughah al-Quran ni fa bab tajwid dia mesti dibaca nipis. Kecuali bila kita bertemu huruf-huruf yang tebal, kadang-kadang kita tak latih dia akan terkesan. Jadi tebal, huruf yang nipis jadi tebal. Jadi fa dibaca nipis. Fahum la yu'minun. Ha baca dengan dhammah, hum izhar pada mim mati. La yu'minun. Jangan baca la, dibaca la. 1 2 3. La yu'minun. Dua harakat lam alif. Lam dibaca dengan fathah. Kenapa panjang? Lam bertemu alif. Kemudian yu'minun, ya berbaris dhammah bertemu dengan ustaz, waw ada selepas ya itu maknanya ya dibaca panjang. Ini kedudukannya. Apabila hamzah dia ada 3 rumah. Yang pertama rumah alif, yang kedua rumah waw, yang ketiga ya. Maknanya tuan-tuan, dia akan ada atas, di atas ataupun sebelum. Dua tu je. Kalau selepas dia dah tak jadi rumah lah. Dah bukan rumah dia dah. Maknanya kalau berada di atas, mat yang ada tu bawah dia tu alif ke waw ke ya tidak dibaca. Kalau dia berada di sebelum, maknanya mat itu akan dibaca panjang pada hamzah tadi. Kalau dia hamzah di selepas, yang panjang huruf sebelumnya. Macam tu. Maknanya betul-betul nak tahu yang mana panjang, mesti huruf yang terakhir sebelum mat itu sebelumnya berbaris. Maknanya yang dibaca panjang yang sebelum lah. Tapi kalau hamzah di atas, dia tidak dibaca panjang. Contohnya di sini la yu'minu, sukun pula kan. Jadi ada qiraat lain dia orang baca, mereka ulama qurra ini selain Hasan Asim lah, mereka ada yang membacanya dengan menggantikan hamzah. Maknanya dia bukan mengganti, dia hazaf. Dia menghilangkan hamzah tersebut, dia akan dipanjangkanlah pada waw. Jadi la yu'minu. Kalau tuan-tuan rajin pernah terdengar dan sebagainya, ada qiraat yang macam dihazafkan bacaan pada yu, jadi yu'minu dipanjangkan pada waw, ya dibaca 2 harakat. Baik, kita baca Hasan Asim la yu'minun. Cuma yu itu tuan-tuan, lahnun yang berlaku, biasa kesalahan yang berlaku, hamzah itu bertukar huruf, dia jadi ain. Tuan-tuan kalau perasan. Atau satu lagi, yang pertama ain, yu'minun, terlebih jadi huruf ain. Atau satu lagi hamzah itu jadi ada lantunan, yu'minun. Itu pun kesalahan juga, ataupun kita panggil lahnun. Lahnun ni boleh baca ke? Perlu dihindarkan, dipelajari untuk supaya tak baca secara bukan bertajwid. Maknanya lahnun ni kesilapan lah. 2 jenis, ni lahnun jali, kesalahan yang jelas. Satu lagi lahnun khafi. Khafi biasanya berlaku pada harakat-harakat, guna, dengung. Tapi kalau bacaannya tu jelas salah, maknanya bacaan tu bertukar huruf, baris. Jadi lahnun jali, kesalahan yang jelas. Kemudian yang akhir yu'minun, baris nun dengan dhammah dibaca arid lis sukun pada nun yang akhir. Nun yang akhir tu kita tak baca yu'minuna, kerana bila berada di akhir kalimah kita nak waqaf ni. Jadi waqaf ini jenisnya waqaf atam, waqaf yang paling sempurna di hujung ayat. Maka hukum apabila waw atau alif atau ya berada sebelum huruf yang disukunkan, jadi dia jadi panjang, jadi mat dibaca 2 harakat atau 4 atau 6, yakni mat arid lis sukun. Baik, kemudian ayat yang ke-8, inna ja'alna fi a'naqihim. Inna, seminggu lepas pun kita dah tengok, cuma kita tak sempat detail. Inna dengung tasydid wajib gun, wajibul gunnah.
Ja'alna, huruf jim fathah, ain fathah, lam sukun. Baik, lam tuan-tuan, lam dia nipis. Ja'al, jangan baca ja'ul. Ain dia tebal. Kerana apa? Sifatnya tu isti'la. Begitu lafazkan, inna ja'alna fi. 1, 2, 3. Inna ja'alna fi. Baik. Jadi huruf nun di akhir kalimah ja'alna pun kita baca dengan fathah. Ja'alna, buka. Secara fasih tuan-tuan, huruf-huruf yang fathah buka, kita iftah, luaskan bacaan itu. Baik, kemudian fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Secara kasarnya huruf-huruf yang isti'la ain, a'naqihim, begitu lafazkan 1, 2, 3. A'naqihim. Kadang ni kita nak bagi kena kan, dia jadi a'na. Okey, cuma bacaan itu takut kalau kita kuat sangat, dia jadi terhenti seketika, atau kita panggil sakta. A'na, dia kena wasal tuan-tuan. Maknanya suara kita tu tak putus. A'naqihim. Okeylah kalau tak terputus. Nak cantik lagi, ain itu jangan keras sangat. A'naqihim, sikit saja sangkutnya, tapi biasanya akan ditekanlah sikit. Kemudian nun dengan bacaan 2 harakat asli, naqihim aghlalan fahiya ilal. Kalimah aghlalan, biasa kita baca ag macam tuan-tuan. Baca kan, dia fasih itulah, ada sudut makna okey. Kalau or ni bukan okey lah, maknanya tak larilah. Tapi dari sudut kefasihannya kita tukar jadi o. Kalau ditengok pelan-pelan perasan. Cuba kita lafaz 1, 2, 3. Ghain itu huruf yang bergeser di halqi, yang di atas sekali. Ghain, kha, geser tapi lembut. Baik, kemudian ghain tadi sukun, lam dibaca 2 harakat. Lam yang pertama 2 harakat, yang kedua dia ikhfa, maknanya ada kategori gunnahnya tu berlaku dengan 2 harakat dengung. Lam fahiya aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Bacaan fahiya masih pendek ya. Fahiya ilal, masuk ilal. Cuba kita baca aghlalan fahiya ilal. 1, 2, 3. Aghlalan fahiya ilal. Okay. Kemudian alif lam qamariyah, seperti kebiasaannya idgham tanpa sebarang dengung ataupun tambahan yang boleh menyebabkan kesalahan. Contohnya melantunkan lam, ilal ataupun ilal, dengung kan, di kesalahan. Kita jelaskan izhar, idgham dengan izhar. Ilal adqani fahum muqmahun. Kalimah adqan ada huruf zal, jadi huruf tha tadi pada kalimah aktharihim. Kemudian adqani, cuba kita lafazkan akthar. 1, 2, 3. Aktharihim. Kalimah yang kedua adqani. 1, 2, 3. Adqani. Sebab kita selalu baca tuan-tuan, Yasin boleh kata ada orang setiap hari, setiap pagi baca, ataupun seminggu sekali lah. Kalau pergi masjid atau di surau, ataupun berhimpun keluarga buat kenduri, doa selamat dan sebagainya, ada bacaan Yasin. Jadi kita nak baca tu
adalah peningkatannya kan. Kualitinya semakin baik. Jadi ilmu tajwid pun semakin faham dan ingat. Jadi dia akan bersama-samalah dengan apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. Baginda bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu ajru 10 amthaliha, 10 pahala. Memang kalau merangkak dia dibagi 2 pahala. Tapi kalau lancar lagi banyak tuan-tuan. Itu ganjaran orang yang memperbaiki ataupun menjaga bacaan bertajwid. Baik, kemudian tadi sambungan al-qanifahum muqmahun. Bertemunya fa bacaan nipis, fathah, ha dibaca dengan dhammah di halqi awal ni, di mula-mula pada bahagian halqi bawah tadi. Kemudian baca dengan mim sukun, bertemu mim syaddah. Jadi kita dengungkan kerana yang pertama, masuknya mim tadi yang pertama tu yang mati ke dalam mim kedua pada huruf mim tasydid. Baik, jadi wajib didengung pada mim, kemudian dengan harakat 2 ataupun 1 alif, fahum muqmahun. Cuba kita bacakan, fahum muqmahun. Kadang kita baca saja kan tuan-tuan. Nak kita ikut imam kan, contohlah. Dan imam baca okey lah. Kadang kita tak apa-apa dengar kita baca. Sebab imam pakai mic kan. Kita baca tak pakai mic. Lepas tu kita kena pakai mic juga. Tapi mic ni tuan-tuan sebenarnya lagi susah. Sebenarnya lah. Sebab kita tak dengar suara asli. Kalau kita baca lagi dekat telinga kita ke lagi dekat speaker yang ada. Cuma speaker ni kuat, tapi dia efek macam-macam tuan-tuan. Ada yang ulang-ulang echo kan. Jadi nak kena beza yang natural suara kita lah. Jadi nak adjust itu supaya bacaan kita, telinga kita ni dilatih dengar. Kita baca kita dengar. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang disebut sebagai menjaga hak huruf itu kita dapat tingkat ni. Kemudian tadi kalimah yang akhir muqmahun, qalqalah pada qaf, dan disebut sebagai qalqalah sughra, muqmahun. Dia seakan-akan qaf itu selepas qa itu ada macam bunyi qaf fathah. Muqa. Pernah juga ada yang tanya kan, bacaannya muqa ke muqa? Kok macam ada muqa, macam muqa tapi muqa, macam tu. Baik, jadi lantunannya itu tidak berat, kerana kita nak baca wasal, nak sambung lagi. Muqmahun. Cuba kita baca muqmahun. Hujung tu huruf ha dibaca dengan arid lisukun, 2, 4 atau 6 harakat. Baik, kemudian nun kita sukun dan kita masuk ayat seterusnya. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ. وَجَعَلْنَا, banyak kita jumpa dah. Huruf waw kita baca fathah. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ. Baik, huruf mim dan nun. Baik, di sini bertemunya nun sukun ataupun sakinah dengan huruf ba. Jadi min kita sebut dalam bahasa Arab ni, min ni dari ataupun daripada. Jadi baina ni maknanya antara. Baik, jadi bertemu 2. Satu huruf min, huruf baina ini kalimah. Maknanya min dia akan diikhfa, atau dalam sudut bahasa bertemu 2 huruf ini simbol mim itu menandakan hukum iqlab. Bacaan ikhfa dengan iqlab ni kalau tuan-tuan dengar, dia sebenarnya tak ada beza jauh. Cuma hurufnya memang berbeza. Bacaannya, caranya mirip, bersamaan ikhfa. Tapi biasanya nampak huruf mim kita baca apa tuan-tuan? Kita baca mim baini. Kenapa baca mim? Sebab ada mim kecil tu. Mim itu adalah tanda membezakan ikhfa dan iqlab. Baik, kita tetap baca dengan nun, tetapi
Mim itu menjadi rujukan. Min baini. Nak menyebut ba kan tuan-tuan? Tapi kita jangan sebut ba dulu. Kita tahan dulu dengan gunnah min baini. Tapi dia tak kuat macam ikhfa. Kalau ikhfa tuan-tuan, dia baca aghlalan. Dia lagi jelas. Ini dia macam lagi samar-samar daripada ikhfa. Maknanya iqlab ini nun mati dibaca tidak jelas, tetapi bertemu dengan satu huruf iaitu ba. Min baini aydihim. Cuba 1 2 3. Min baini aydihim. Kemudian huruf nun kasrah ni aydihim. Ya dibaca dengan lin. Kita nak lembut. Bacaan lin ni sebenarnya utama tujuan ya atau waw sebelumnya akan dibaca masuk kepada yang sukun ni, ya atau waw yang sukun. Dia nak lembut. Aidihim. Dia tak boleh baca aidihim. Bacaan tu keras. Aidihim. Dia lembut. Makna lin ni dia lembut. Bacaan itu berlaku dengan lenturan yang lembut. Aidihim saddaw wa min. Baru kita jumpa dal yang berbaris tanwin fathah dengan waw, yakni bacaan idgham masuk pada tanwin tu tadi dengan waw ma'al gunnah, dengan dengung. Cuba kita laksanakan bacaan ini. Aidihim saddaw wa min. 1 2 3. Aidihim saddaw wa min. Maknanya tuan-tuan, bacaan ikhfa idgham dia dua harakat ke tak dua harakatnya, itu yang kita panggil dengung itu tadi, dia akan lebih terserlah dari bacaan mat yang biasa. Maknanya mat dua harakat tapi kita tekan lebih sedikit untuk membezakan. Ini dengung, yang ni dua harakat mat. Tapi tak perlu kita kira lah nak lebihkan tu. Maknanya dalam bacaan tu kita bagi yakin bacaan kita. Jangan agak-agak dua, tak sampai dua kan, kita dah pindah. Contoh kalau tuan-tuan baca saddaw wa min, tu tak ada tu. Contoh lagi satu, saddaw wa min. Macam ada macam tak ada kan. Ada tapi macam tak cukup. Nak bagi cukup saddaw wa min. Jadi masuk betul-betul, kemudian idghamnya tu dengung gunnahnya tu jadi cantik. Saddaw wa min. Kalau kita baca biasa je saddaw wa min, saddaw wa min, sikit kan. Maknanya tak tahqiq, kita kena lebih sikitlah. Wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum. Kalimah khalfihim dibaca kha dengan halqi khal, kemudian fihim izhar pada mim sukun, mim sakinah. Saddan fa aghshaynahum. Cuba kita laksanakan bacaan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum. 1 2 3. ومن خلفهم سدا فأغشيناهم. Ada yang tebal kan tuan-tuan, iaitu pada ghain, kha. Yang tebal huruf-huruf inilah, huruf ghain, huruf kha. Kemudian bacaan fa'agh, sama macam tadi, aghlalan, fa'aghshayna. Kalau boleh jangan putus. Ataupun huruf ini ghain kita keras bacaannya, fa'aghshay jadi kha. Itu kesalahan yang kita kena, kalau berlaku kita jelas dengar, kita sedar, kita betulkan, kembali ulang semula bacaan. Baik, jadi fa'aghshaynahum, shayna ada lin di situ, nun dua harakat dan hum dibaca dengan izhar. فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لا يبصرون. Ada kalimah yang mengandungi ba, ya dibaca dhammah, yub. Jadi kita lafazkan fahum la yubصرون. qalqalah sughra. 1 2 3. فهم لا يبصرون.
yubsirun. Jangan sampai berhenti pula. Yubsirun. Tak boleh. Sambung. Yubsirun. Yang tebal di mana tuan-tuan? Sad kasrah. Sad baris bawah. Sirun. Kalau baca yubsirun, itu mungkin qiraat lain lah, bukan qiraat kita. Tapi bacaan kita yubsirun dengan huruf sad, walaupun kasrah tetap tebal, isti'la. Baik. Kemudian hujung man arid lisukun. Ayat akhir. Wa sawa'un 'alaihim anzartahum. Kalimah wasawa'un dibaca dengan pertama waw fathah, wa sawa. Kalimah sawa'un ini maknanya sama, sama sahaja ataupun tidak ubah. Ada dalam surah Al-Baqarah, halaman yang ketiga. Sama juga kalimahnya. Wasawa, bukan wasawa lah, sawaun. Kalimahnya sawaun. Jadi dibaca panjang pada waw fathah. Bacaan ini kita lebih kepada harokat tawilah, bacaan panjang. Sawaun alaihim. Di sini kalau tuan-tuan perasan, untuk tulisan tanwin dia berbeza. Kalau kita sebut izhar dengan ikhfa idgham, beza, ada ditulis mim dan nun, tanda sukun ditulis atau tak ditulis, betul? Nun dan mim dia ada beza. Apabila dia sukun, kalau ikhfa dan idgham dia tak ditulis. Kalau izhar dia ditulis. Untuk tanwin yang kita panggil baris-baris dua ini, dua atas, dua bawah, dua hadapan, pun berbeza kalau diperhatikan. Kalau idgham, bacaan idgham atau ikhfa, bacaan baris untuk tanwin baris atas dia sengit, satu lebih ke atas, satu lebih ke bawah. Dia tak selarilah. Panjang pendek itu mungkin sama, tetapi satu ke atas, satu ke bawah. Dia tak sekata panjangnya itu. Tapi kalau bacaan, contoh boleh tengok atas tu sadda, baris dia satu ke atas, satu lebih ke bawah. Kalau hamzah yang pada kalimah sawaun ini, kita panggil tanwin 69, ataupun satu bacaan dhammah ada ditutup atasnya tu. Boleh kata 69 lah. Bacaan untuk menyatakan bacaan ini barisnya dibaca dengan huruf itu dibaca dengan izhar. Alaihim, selain mengetahui apakah hurufnya. Tanwin bertemu ain, tanwin bertemu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Jadi kita baca mana-mana 6 huruf ini apabila bertemu tanwin atau nun mati akan dibaca izhar halqi ataupun izhar haqiqi. Wa sawa'un 'alaihim. Cuba 1 2 3. Wa sawa'un 'alaihim. Jelas, tak ada sebarang dengung. Tak ada alaihim. Kemudian alaihim, kalimah ain berbaris fathah, alaihim, ke atas mereka. Kemudian mim di hujung dibaca izhar tanpa sebarang dengung. Alaihim anzartahum. Anzartahum. Kita baca hamzah. Kalau nak senang cerita, nak senang sebut, ada 2 kali. Ada bacaan dari kaedah yang dibaca dalam qiraat lain, dibaca namanya tashil. Tuan-tuan, tashil ni bacaannya macam ni. Alaihim anzartahum. Itu tashil yang penuh. Tashil maknanya dia mudahkan. Hamzah jadi satu je. Itu yang pertama. Yang kedua jenisnya alaihim anzartahum, badal pada hamzah yang kedua tu. Jadi bacaan kalimah jadi satu lagi bacaan panjanglah. Hamzah dibaca seolah-olah hamzah kedua tu tak dibaca, tapi alif menjadi tanda mat bagi hamzah.
Tapi dia bukan mad asli. Dia dikira macam mad lazim lah. Anzartahum. Itu bacaan qiraat lain. Hafs an Asim kita tetap dengan anzartahum. Jadi tashil kita tu tashil yang tidak dibaca lah. Baik. Kemudian huruf zal pada zartahum, seperti biasa makhraj di hujung lidah, bawah gigi, hadapan. Ra dibaca dengan tafkhim, baca tebal. Zaru. Cuba kita baca. Anzartahum. Cuba. Anzartahum. Kalau kita baca nipis, zartahum, pun menjadi satu kekeliruan. Maknanya tak ada berubah. Tapi dari sudut hukum tajwid, huruf ra, kalau sebelumnya isti'la, ya dia jadi tebal. Tapi kalau sebelumnya bukan isti'la, dia merujuk kepada baris. Yakni sebelumnya huruf berbaris atas, ataupun hadapan dibaca ra itu tebal. Kalau bawah dia baca nipis. Kalau sebelumnya isti'la, ra dia confirm jadi tebal. Baik, kemudian huruf anzartahum, ta fathah, ha dibaca dhammah, dan mim izhar. Izhar yakni bacaan syafawi, izhar syafawi. Am lam tunzirhum, semua tu hum, am, lam, semua izhar syafawi. Kemudian anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Zirhum, sama juga kalimah ni. Anzartahum, tunziruhum. Beza fi'ilnya lah. Satu tunzir, satu anzar. Baik. Kemudian akhir sekali la yu'minun. Semua tu izhar tadi tuan-tuan. Tahum, am, lam dengan tunziruhum. Huruf ra pada kalimah tunziruhum yang kita lihat, am lam tunzirhum. Cuba kita lafazkan. Am lam tunzirhum. Tadi anzar, yang tu ra-nya dibaca tebal. Tapi kalimah dalam tunziruhum, depan sedikit selepas lam tunzir, huruf zal di sini berbaris kasra. Maknanya ra dibaca nipis pula. Tadi anzar, zar. Cuba kita lafazkan zar. Itu tebal. Zar. Kalau yang baris bawah ni tunzir. 1, 2, 3. Tunzir. Bezanya nipis kerana huruf sebelum berbaris fathah satu dibaca tebal ataupun dhammah. Satu lagi baris kasrah dibaca nipis. Tapi kalau sebelum isti'la, atas ke bawah ke hadapan tetap dengan tebal, kerana isti'la ra akan dibaca tebal. Baik. Kemudian yang akhir tadi la yu'minun. Baik, kita baca pada kalimah la dua harakat dengan fathah, mad tabi'i, ataupun kita panggil asli dua harakat, la yu'minun. Cuba kita lafazkan la yu'minun. Baik, kita ulang semula dari ayat yang ke-7. Aqad haqqal. 1, 2, 3. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. Ayat ke-8. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. 9. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. يا أخير. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. InsyaAllah kita bacakan sedikit halaman 415 surah As-Sajdah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعل لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن شر فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال في آخر الزمن اللهم اجعلنا من أهل القرآن عضين اللهم
إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.